Okey, kita dah 2:11. Okey, kita akan mulalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, berjumpa lagi kita di kelas PTRS Sains. Okey, selamat datang semua. Okey, so kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Jadi hari ini boleh dengar clear suara cikgu? Kalau clear raise hand. Tengok berapa ramai yang boleh dengar dengan jelas. Syarafan, Nuhazira, alright. Thank you. Okey, jadi hari ini kita nak mula kepada bahagian C ya. Sebelum ni kita tengok bahagian A, bahagian objektif kan. Alright, jadi bahagian C ni terlindung sikit tu. Bahagian C ni ada soalan 11, 12 dan 13. Jadi hari ini cikgu nak discuss bahagian 11, nombor 11. KSSM dia jadi nombor 11. Kalau KBSM sebelum ini abang-abang awak, kakak-kakak awak tu soalan nombor 10. Itu beza dia. Okey, dan kita lihat tadi berdasarkan undian. Mantap lepas ni. Berdasarkan undian hanya 7 je yang mengundi kat situ. Cikgu tak tahulah yang lain-lain tu macam mana. Okey. Kalau kita tengok undian kat sini, mana tadi polls? Okay, bahagian kanan ni ada 4 orang pernah didedahkan soalan menjawab eksperimen, manakala 3 tidak. Okay, berapa ramai lagi yang belum pernah didedahkan dengan teknik menjawab soalan mengeksperimen? Raise hand. Nak tengok supaya cikgu boleh pergi, nak tahu pergi slow ke pergi laju ke. Raise hand kalau sesiapa yang belum pernah mendengar ataupun didedahkan dengan teknik menjawab soalan eksperimen macam ni. Raise hand. Bahagian C. Ada. Semua dah tahulah. Okey, nampak ramai kat situ. Okey, ada beberapa. Okey, jadi kita tengok dulu hari ini teknik menjawab bahagian C, terutama soalan 11. Kita tak nak cerita lagi soalan 12, 13, kita nak fokus kepada soalan 11. Okey. Ini soalan 11 ini adalah soalan wajib. Okey, maksudnya awak tak jawab hilang terus markah. Macam 12, 13 ni pilihan. Jadi boleh pilih. Nombor 11 tak ada pilihan, kena jawab. Kita tengok contoh soalan ini bukan soalan PTRS. Okey. Jadi yang pertama dia bagi kat sini, dia bagi situasi ataupun penyataan. Okey, situasi atau penyataan. Biasanya berkisarkan kehidupan seharian lah. Right. Contoh kat sini, pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan, cahaya dan nutrien. Okey, jadi ini soalan topik ni juga kan, mikroorganisma. Alright, jadi dalam statement ataupun situasi ni, yang pertama sekali awak mesti cari nyawa dia. Nyawa untuk menjawab. Apa dia nyawa tu? Pemboleh ubah. Cikgu ringkaskan sebelah sini. Satu, pemboleh ubah manipulasi. Satu lagi, pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So ini umpama nyawa. Sesuatu cara awak nak menjawab nanti. Tak dapat ini,
susah nak menjawab, mati nanti kan, tak dapat makan. Itu cikgu cakap umpama nyawa. Okey, jadi kat situ macam mana nak tengok, nak tahu pemboleh ubah manipulasi. Apa maksud pemboleh ubah manipulasi? Yang kita ubah ke yang kita nak tengok? Secara mudahnya. Kelas? Yang kita nak tengok daripada eksperimen, keputusan dia ke, ataupun yang kita nak ubah-ubah? Yang kita ubah-ubah. Yang kita ubah-ubah. Macam slow sikit petang ini Okay. Jadi awak tengok kat situ, apakah pemboleh ubah yang kita nak ubah-ubah? Awak nampak kat situ dia punya clue dia. Beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan cahaya dan nutrien. Okey, itu nampak ubah kan? Okey, tapi yang kat sini yang betul-betul kita nak handle ataupun kita nak manipulasi dia, kita nak ubah dia adalah yang ini. Yang tu mukadimah dia bagi tahu faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi yang kita nak fokus adalah nilai pH. Jadi itu dah dia nilai pH. Pemboleh ubah manipulasi. Okey, bergerak balas adalah keputusan eksperimen. Okey, daripada penyataan ataupun situasi ni, apa yang kita nak tengok? Keputusan apa? Boleh seorang bagi tahu? Ke atas pertumbuhan bakteria. Ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, tapi yang ke atas tu tak perlulah. Ini dia, pertumbuhan mikroorganisma. Okey, jadi itu memudahkan awak menjawab soalan seterusnya pertumbuhan mikroorganisma. Alright. Jadi baru kita boleh tengok soalan berikutnya. Jadi kita dah catat secara PM, PB. Cuma dalam peperiksaan awak jangan tulis ringkas. Pangkah 2 kali tu Walaupun awak jawab ni betul, tetapi jadi salah. So semasa cikgu nak mengajar ni, cikgu gunakan ringkasan lah. Tak adalah meleret nak tulis. Tapi ingat lagi sekali, jangan tulis ringkas. Okey, jadi soalan pertama dia tanya membina penyataan masalah. Okey, soalan dia A. Nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Jadi apa yang perlu dibuat? Baca dan fahamkan kenyataan. Seperti tadilah. Cari perbezaan yang ada dalam kenyataan tersebut. Kita dah cari tadi PM. Kita dah cari yang kita manipulasi tadi. Keputusan tadi kita dah dapat pertumbuhan mikroorganisma. Dan cara membina penyataan masalah, kita mesti dalam bentuk soalan. Kalau bentuk soalan mesti diakhiri dengan tanda soal. Kalau tak ada tanda soal, salah. Kan? Kata tanya, awak dah belajar daripada sekolah rendah. Kata tanya mesti berakhir dengan tanda soal. Okay. Dan mestilah mula dengan kata soal. Kan, kata soal seperti bagaimana, apakah, adakah. Itu dia punya teknik dia. Apa yang perlu ada, formula dia. Kata soal tambah kesan PM ke atas PB tambah tanda soal. Okey. Jadi kat situ kata soal apakah yang kita nak gunakan dalam eksperimen tadi. Adakah, bagaimanakah? Okey, kita tengok kesesuaian. Bagaimana PM? PM kita tadi apa? PM tadi apa kelas? Nilai pH. Nilai pH. Saya nak bagi ni sikit asyik cikgu jawab cakap seorang-seorang kan. Okay. Jadi PB pertumbuhan mikroorganisma. Jadi bagaimana PM mempengaruhi PB? Kita tengok contoh menjawab. Okay, contoh. Boleh seorang cuba soalan ni? Nak kena petik nama ataupun nak sukarela? Kita ada Ain Adawiyah, Arfan Ali, Auni Balkis ni kelas lain Nur Nadia Umairah, Nur Hazirah nak cuba? Nur Nabilah, Nur Ain, semua Nur ni mana kamu ada? Mampu rakam. Okey, teruskan.
Soalan dia mana? Soalan dia mana? Okey. Ini dia. Nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Inilah cikgu cerita ni membina penyataan masalah. Kata soal tambah kesan PM ke atas PB tambah tanda soal. Ada tadi ramai yang dah kata dah didedahkan dengan teknik menjawab. Itu cikgu nak tanya dulu. So ada tak yang tahu cara nak jawab secara jujurnya? Sebab cikgu tengok tadi ada yang dah didedahkan. Okey. Atau adakah yang ada petang ini semuanya tak tahu jawab ni? Nak tahu jawapan satu ni. Siapa yang tak tahu nak jawab ini? Angkat tangan. Sebab cikgu kalau ramai tak tahu, cikgu slow sikit. Mana? Berapa ramai? Sekejap tengok berapa ramai. Show. 1, 2, ramai rupanya. Dah makin bertambah. Takut kena soal ni. Okey. Tadi bila ditanya, ramai yang tahu kan teknik menjawab. Okey, jadi tak apa. Mungkin dah lupa. Jadi inilah contoh jawapannya. Adakah mikroorganisma membiak? Okey, kita tengok balik dia punya formula. Kata soal. So apa dia kata soal yang kita guna sekarang? Adakah? Okey, ada tak selain pada adakah yang awak rasa sesuai digunakan? Boleh tak selain daripada adakah? Bagaimana? Bagaimana? Okey, bagaimana pun boleh. Okey, cuma ayat ini tak berapa cantik kalau guna bagaimana. Cuba kita tengok. Bagaimanakah mikroorganisma membiak pesat macam tak kena? Okey, kita tengok contoh nak tulis ayat bagaimana. Jadi kat sini, adakah mikroorganisma membiak? Ini kita dah dapat tadi PB kan? Nilai pH tadi adalah PM. Dan diakhiri dengan tanda soal. Adakah mikroorganisma membiak pesat pada nilai pH 7? Itulah dia penyataan masalah. Ataupun ini bagaimanakah? Bagaimanakah nilai pH? Ini kata soal. Nilai pH yang berbeza, nilai pH adalah PM. Nyawa, ingat nyawa dalam sains, menjawab sains ni adalah PM PB. Bagaimana nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan mikroorganisma? Nampak? So itu adalah teknik menjawab penyataan masalah. Okey, kita nak tengok kat sini. Okey, jap. Kat sini cikgu nak dengar jawapan, suruh awak type kat sini Biarlah kita agak slow hari ni, tapi cikgu nak tengok awak mampu tak menjawab soalan ni. Okey, short answer. Okey. Cikgu nak awak jawab, okey, soalan ini. Soalan dalam buku PRS awak lah. Okey, soalannya kita tengok situasi. Ayam P dan Q diletakkan di dua tempat simpanan yang berbeza. Okey, ayam P tahan lebih lama daripada ayam Q. Alright. Sekarang kita tengok PB, PM. Okey, baca dulu. Bla 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 bla. Apakah PM? Boleh seorang jawab? PM dia bukan Perdana Menteri yang ke-9. Kita baru dapat Perdana Menteri yang ke-9, PM. Kau boleh ubah manipulasi. Tempat simpanan. Tempat simpanan. Alright. Ini adalah PM. Okey. Dan PB? PB. Bergerak balas. Ni soalan dia agak berbeza. Kena Ayam fikir tu sikit tahan berbanding dengan contoh dia. lama mana? Ayam Ayam tu tahan. Ayam tu tahan lama. Okey. Alright. Okay. Ini dia. Idea PB. Okey, iaitu ketahanan ayam.
Okay, kita ringkaskan. Ketahanan ayam nak tahan apa sejauh manakah ayam tu mampu bertahan dekat, iaitu chicken P. Ayam P ni berada dalam peti ais, peti ais ini di luar. Okey, maksudnya sekarang dia melihat kepada faktor suhu. Kan kita dah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma adalah suhu. So sekarang bila peti ais, maksudnya cerita pasal suhu. Jadi peti ais ni suhu tinggi ke suhu rendah? Rendah. Suhu rendah. Okey. Manakala di luar ni suhu nak kata tinggi, bukan tinggi, suhu biasa. Maksudnya sekarang kita bercerita pasal faktor suhu. Jadi sekarang cikgu nak lihat, awak ready untuk bagi jawapan berdasarkan apa yang awak faham tadi. Cikgu bagi teknik menjawab. Okey. Siapa yang tak biasa ni, okey, cikgu mulakan sekarang. Okey, alright, macam ni. Awak tak payah lift pun Google Meet tu, awak buka je browser baru. Kalau guna laptop lagi bagus, lagi senang lah. Okey, awak guna browser baru, type classpoint.app dan gunakan kod 94732. Okey, cuba type pernyataan masalah yang bermula dengan bagaimanakah, apakah. Okey, cikgu nak tengok. Kita ada PM, tempat simpanan yang berbeza. PB, kita ada ketahanan ayam. Ataupun kalau ayat sedap sikit, rosak atau tidak. Okey, rosak atau tidak. Okey, ada seorang dah masuk, cuma cikgu tak nampak respon dia lagi. Okey, jap. Okey, Allah. Sebab pernyataan masalah ni dia macam benda baru, jadi dah dua tu. Cikgu nak tengok respon awak. Type je yang bagaimanakah, apakah. Daripada situ kita boleh bincang. Okay, kita boleh bincang cara awak menjawab. Okay, cikgu kecilkan sikit yang ni. Alright, belum ada respon. Ingat, bagaimanakah, apakah, adakah. PM kita apa sekarang? PM suhu. Okay, dah ada yang menjawab. Cikgu sorok dulu. Okay, cikgu sorok dulu. Cikgu sorok dulu. Dah ada yang menjawab satu orang. PM kita suhu. PB kita adalah ketahanan ayam ataupun ayam tu rosak atau tidak. Ataupun keadaan ayam. Okey, ataupun keadaan ayam. Baru seorang menjawab ni. Okey, baru seorang menjawab. Ada seorang saja menjawab, yang lain? Apa jadi yang lain? Berapa ramai yang jawab? 2. Okey, bagus. Teruskan. Okey, itu dia punya formula kata soal, kesan PM ke atas PB, tanda soal. Ingat macam tu. Okey. Okey, lagi seminit cikgu tamatkan. Dapat 2-3 jawapan jadilah. Tak adalah bila cikgu je cerita, awak tak dapat, susah nak dapat, nak ingat. Lepas tu cikgu nak tengok jawapan awak. Okay, come on. Okay, dah ada 4 respon. Tahniah. Okay. Alright, jadi
Okey, jadi cikgu akan close sekarang lah okey, cukuplah untuk sekejap kita tengok contoh jawapan. Sekejap cikgu matikan dulu muzik. Alright, okey, tahniah kepada yang menjawab. Balkis, bagaimanakah perbezaan suhu dapat mempengaruhi tempoh ketahanan ayam? Okey, perbezaan suhu adalah PM. Kata soal ada, semua ada kata soal. Okey, kita tengok jawapan Syah yang lagi menarik. Mengapakah? Okey, tak apa, kita tengok Balkis dapat mempengaruhi tempoh ketahanan ayam. Ini PB. Okey, betul. Alright, jadi betul untuk penyataan masalah. Okey. Nadia, bagaimana Nadia? Suhu yang berbeza mempengaruhi keadaan ayam. Okey. Kita ada suhu PM, kita ada PB. Betul juga. Hazira 5D. Okey. Bagaimanakah faktor suhu di tempat simpanan dapat mempengaruhi ketahanan ayam? Ada PB. Alright. Bagus. Okey, Syah, cikgu nak fikir jap Mengapakah ayam P lebih tahan lama berbanding ayam Q? Okey. Cikgu buka kepada kawan-kawan. Terima ke tak jawapan Syah? Siapa nak terima angkat tangan? Siapa tak nak terima? Tak angkat tangan juga. Siapa tak tahu? Angkat tangan. Raise hand. Tak tahu. Jawab tak tahu kan? Okey. Jadi apa syarat dia tadi kelas? Dalam menjawab soalan ni, ada PM, ada PB kan? Bagaimana kita nak kaitkan PM dan kita buat kata soal berdasarkan PM dan PB. Okey. Cikgu nampak kat sini PB je ada. Nampak? Dia sekarang Syah, dia tak ada PM. PM-nya kita mesti cerita pasal tempat simpanan. Okey, jadi kat sini awak perhatikan ada macam jawapan Hazirah, dia berdasarkan situasi dalam kenyataan tu. Situasi yang betul kan, tempat simpanan. Manakala Balkis dan juga Nadia, dia menceritakan konsep apa yang berlaku sekarang. Tempat simpanan P suhu rendah, tempat simpanan Q suhu biasa, suhu agak tinggi lah, maksudnya bakteria atau mikroorganisma boleh tumbuh. Jadi kat sini ketiga-tiga jawapan daripada kaum Hawa ini betul. Okey, tak apa Syah. Okey, tahniah Syah kerana berani menjawab. Okey, jadi sekurang-kurangnya dapat sesuatu bagaimana menjawab soalan penyataan masalah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas. Okey. Okey. Soalan hipotesis ni ulangan balik, kita dah tengok sebelum-sebelum ni. Hipotesis mesti spesifik, kaitkan PM dan juga PB. Sebab tu cikgu cakap PM dan PB ini adalah nyawa. Nyawa. Okey, jadi mesti awak dapatkan dulu PM dan PB dalam statement tu. Jadi contoh ini bukan PTRS tau. Ini soalan yang awal tadi. Jadi kita nak kaitkan bagaimana contoh dia. Kita dah tahu PM tadi nilai pH Kita berbalik kepada soalan contoh awal. Nanti baru kita pergi ke soalan PTRS. Okey, jadi pernyataan spesifik kaitkan PM dan PB. Okey, contoh pertumbuhan mikroorganisma paling aktif pada pH 7. Okey, jadi pertumbuhan mikroorganisma PB, nilai pH PM. Mikroorganisma membiak pesat pada nilai pH 7, membiak pesat PB, nilai pH PM. Semakin tinggi nilai pH, jadi ini adalah PM, semakin bertambah pertumbuhan mikroorganisma PB. Jadi mesti hubungkan PM dan PB. Okey, jawapan ini
Terima ke tak? Pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh nilai pH. Nak terima ke tak? Ada yang nak terima? Ada yang setuju dengan jawapan ini? Kita ada PM, pH, kita ada PM di sini, kita ada PB. Siapa terima? Angkat tangan. Raise hand. Nur Hazira terima. Lagi? Nurul Sharifah. Lagi? Siapa lagi nak terima? Okey, ramai terima. Okey. Cikgu patah balik kepada soalan ni. Okey, tu Syed Aiman pun terima. Jadi hipotesis mesti spesifik. Cikgu dah merahkan spesifik. Okey, kita tengok balik. Adakah ini spesifik? Spesifik ni maksudnya jelas. Salah ni bukan soalan nombor 10. Soalan nombor 11. Okey, mesti spesifik. Jadi ini dipanggil hipotesis umum. Contoh statement tak spesifik. Aku nak keluar. Nampak? Tak spesifik. Maksudnya kenapa tak spesifik? Tak tahu nak pergi mana. Jadi apa yang spesifik? Aku nak keluar pergi jogging. Jadi spesifik. Keluar pergi jogging. Sama macam ni. Pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi. Bagaimana dia mempengaruhi? Okay. Adakah aktif? Adakah tak aktif? Itu maksudnya kita tertanya-tanya apa maksud dipengaruhi. Maksudnya itu adalah umum. Jadi hipotesis umum adalah ditolak. Oh no. Okay. Alright. Jadi okay, soalan ni juga. Oh, ada baru nak masuk. Nurul Aisyah. Cikgu nak tengok sekarang jawapan yang ini pula jadi seronok bila masing-masing dapat jawab terus kan. Soalan sekarang adalah nak tanya, sama macam tadi. Sekarang nyatakan hipotesis soalannya. Soalan tulis hipotesis. Soalan dekat modul PTR awak ni lah. Okey, cikgu dah mulakan kembali. Okey, macam tadi juga gunakan classpoint.app. Type je classpoint.app dan gunakan kod 9473 2. Okey, teruskan menjawab. Okey, belum ada lagi yang menjawab. Come on. Tulis hipotesis. Berikan hipotesis. Okey, dalam hipotesis ni ramai suka guna semakin. Ada juga suka gunakan jika maka. So itu biasanya soalan jawapan hipotesis. Tapi tak semestinya. Okey, kita tengok balik dalam situasi ini. Okey, apa syarat dia? Mesti kaitkan PM tambah PB spesifik. Okey, biasanya kalau bentuk situasi awak boleh guna jika maka. Kalau situasi, ni situasi kan? Situasi berbeza. Okey, teruskan. Cikgu menunggu lagi jawapan awak. Jika apa, maka apa? Okey, cikgu menunggu jawapan. Dah ada jawapan belum? Belum. Dua minit sudah berlalu.
Okey, 2 minit sudah berlalu. Cikgu masih lagi menunggu. Come on. Mana tadi Hazirah, mana tadi Nabila, mana lagi siapa nama tadi? Mana lagi? Kita ada pentadbir hari ini, Puan Rosina dengan Puan Halimah. Okey, dah ada satu yang masuk. Ada respon belum? Okey, ada respon kat situ. Kita menunggu jawapan yang lain dulu. Balkis, Tania, Balkis. Okey, Nadia pun dah ada. Okey, cikgu tunggukan lagi 2 jawapan. Okey, lagi 2 jawapan. Come on. Pelajar-pelajar sains SMK Datuk Abu Bakar Baginda. 3 respon. Nur Hazira 5D. Tania kerana berjaya mantap. Okey. Seorang lagi? Boleh? Seorang lagi? Tak ada dah? Okey, tak ada, tak apa. Ada lagi? Tadi Syah. Mana Syah tadi? Syah kelas mana tadi Syah? Okey. Dah 3 minit berlalu, jadi cikgu tamatkan dulu. Alright. Okay, sekejap. Okey. Mana tadi? Alright, kita tengok Jadi soalan hipotesis, cikgu remind balik, cikgu ingatkan kembali, mesti ada PM, mesti ada PB. Okey, dan spesifik. Jadi jangan umum Contoh jawapan umum, jika ayam disimpan tempat berbeza, ketahanan ayam berbeza. Itu umum. Jadi kita tengok jawapan kawan awak. Okey, Balkis. Dia gunakan jika maka. Jika suhu terlalu rendah, seperti yang terdapat di dalam peti sejuk, maka pertumbuhan mikroorganisme akan terencat dan membolehkan tempoh ayam lebih lama. Okey. Panjang sikit. Okey, kita cari syarat utama dia. Dia mengatakan suhu. Jika suhu ini adalah pemboleh ubah, manipulasi. Okey, ini dia bagi situasi. Alright. Jadi pertumbuhan mikroorganisme akan terencat. Itu adalah PB dan ini adalah spesifik. Jadi ini adalah satu jawapan yang betul. Okey, tahniah dari Balkis. Balkis 5D ke ada nama lain cerita 5 Balkis. 5D ada nama Balkis Nadia. Ketahanan ayam lebih lama apabila disimpan pada suhu yang rendah. Alright. Kita tengok ketahanan ayam. Okey, itu adalah PB. Kita nak tengok result dia kan. Apabila disimpan pada suhu yang rendah, itu adalah PM. Itu nilai suhu dan spesifik. Jadi betul juga, tahniah. Okey. Cuma kalau nak bagi cantik sikit susunan ayat, ayam tahan lebih lama. Tapi dalam sains kita tak tengoklah dia punya ayat tu kan. Okey. Janji ada syarat dia tadi PM, PB dihubungkan dan mesti spesifik. Okey. Kita tengok soalan jawapan Nur Hazirah. Semakin rendah suhu tempat simpanan ayam, maksudnya kita manipulasi sekarang suhu PM. Semakin bertambah ketahanan ayam. Jadi ini cikgu cakap tadi, ramai yang suka gunakan semakin. Okey. Okey, macam ni dia PM spesifik, cuma tak berapa nak cantik. Kalau semakin ni kan, kita ada yang perkadaran. Contohlah, bagi yang mudah faham, semakin banyak makan, semakin mudah gemuk. Itu contoh. Contoh saja. Okey. Jadi kat sini semakin ni kalau ada faktor. Contoh, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, sebab sini semakin rendah suhu, semakin bertambah ketahanan ayam ni betul. Okey, dia ada PM, dia ada PB, cuma ayat tak berapa cantik. Maksudnya cerita dia tak kena sangat. Tapi masih diterima sebab
benda tu betul. Semakin rendah suhu maksudnya ayam tahan lama lah. Okey, contohlah kita simpan ayam pada suhu mula-mula kita simpan pada 10 darjah Celsius kan. Okey, ayam rosak dalam masa 2 hari. Tapi bila kita simpan dalam deep freezer, contoh 0 darjah Celsius, ayam tu 2 hari. Contoh seperti ais biasa kan. Kalau 0 darjah Celsius boleh tahan sehingga 2 minggu contoh. Jadi betul, cuma ayat dia tak berapa nak cantik. Okey, so tahniah kepada 3 orang yang hantar jawapan ini. Okey, jadi kita dah lihat 2 teknik menjawab bahagian apa tadi? Bahagian penyataan masalah dan juga hipotesis. Okey. Alright. Jadi kita nak lihat soalan tujuan. Soalan kepada tujuan. Alright, kalau tengok soalan dalam buku PTRS awak tu, mana tadi? Ni kan. Ada tujuan. Okey. Okey, jadi kat sini mana perginya pen. Dia pen. Dengan menggunakan agar nutrien ni betul soalan 7 betul. Dengan menggunakan agar nutrien steril 3 piring petri, okey, dan penutup steril, peti sejuk, ketuhar, incubator dan kultur Bacillus subtilis. Terangkan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 7B1. Okey, jadi hari ini kita berhenti sampai tujuan lah. Tujuan dan juga pemboleh ubah. Okey, jadi tujuan mudah saja. Okey, dia mesti kita tengok sama. Mesti ada perkataan untuk mengkaji, untuk menyiasat kesan PM ke atas PB. Okey, tak apalah, kita bagi lastkan lah untuk kawan-kawan lain cuba jawab. Okey, jap. Okey. Sekarang cikgu nak tengok awak menjawab soalan tujuan. Sekarang tujuan apa syarat dia? Mesti ada perkataan untuk mengkaji, menyiasat kesan PM ke atas PB. Contoh kat sini, untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria. Itu yang contoh soalan cikgu bagi awal tadi. Ini soalan PTRS kamu. Sekarang cikgu nak awak nyatakan tujuan. Okey, tujuan. Soalan tujuan adalah 2C. 2C ke apa? Tujuan, nyatakan tujuan. Alright. Okey, sekarang cikgu menantikan jawapan. Kalau boleh orang-orang lain pula tapi tak apa. Yang tadi 3 orang tadi silakan jawab. Okey. Bagus. Tunjukkan contoh kepada kawan-kawan yang lain. Come on. Tujuan. Okey, masukkan classpoint.app dan gunakan kod 94732. Okey. Cepat sikit, kita dah tinggal 10 minit. Awak nak pergi koko pula. Okay, belum ada respon lagi. Cikgu paparkan balik cara menjawab tujuan. Untuk mengkaji, menyiasat kesan PM ke atas TB. Contoh, untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria. Alright. Okey, cikgu silap tadi. Okey. Saya kena ubah sikit di tujuan Baik. Okey, cuba jawab dulu. Tujuan. Dah ada seorang menjawab tadi. Okey, soalan tujuan. Okey, ini dia. Soalan tujuan Alright, kita nak tengok jawapan awak. Berapa ramai dah ada jawab?
Hai, tak ada jawapan lagi? Tak ada jawapan lagi? Nampak macam ada tadi, terhilang pula Cuba type balik yang dah buat tadi. Mungkin masa cikgu patah balik tadi hilang sebab cikgu delete tadi. Okay, sorry. Sila masukkan balik tadi. Siapa yang dah jawab tadi? Okay, come on. Jadi untuk akhir ini kita tengok tujuan. Okay, masih lagi menunggu. Ke ada masalah Tak ada kot. Cikgu tak dapat. Ada satu. Okey, ada satu. Balkis. Lagi. Tadi muka-muka yang sama tak apalah Nazira, Balkis, Nadia tadi. Laki tak ada seorang pun wakil lelaki ni. Tak ada seorang pun wakil lelaki kaum Adam. Oh no. Baru satu jawapan. Lagi 1 minit. Tadi Hazirah mana? Hazirah yang jawab tadi. Baru seorang jawab di Balkis. Apa jadi pada yang lain? Tak ada. Mana tadi? Hazirah, apa cerita Nazirah? Nazirah pula Hazirah. Tadi kita ada Nur Bakis dah jawab. Kejap cikgu tertutup tadi. Oh, tertutup. Okey, tak apa. Dapat 2 jawapan jadilah. Jadi bila awak tengok jawapan kawan, awak tahulah apa jawapan pelajar selalu buat kan. Kalau tengok skema je awak tak dapat tak dapat ingat dengan lama cara menjawab. Kalau tengok jawapan kawan, kita belajar something. Apa yang perlu dielakkan Okey, tak ada. Pasti saja yang menjawab sekarang. Tujuan eksperimen. Hazirah, macam mana Hazirah? Okey, itulah. Nadia. Okey, so cikgu ambil 2 ni Okey, so Nazirah kalau nak bagi nanti boleh PM cikgu lah contoh jawapan awak tu. Okey, kita tengok contoh jawapan ini. Okey, kita tengok contoh jawapan ini mana ni. Okey. Kita tengok balik saja cikgu tak cerita lebih-lebih tadi pasal tujuan. Kita kena lihat pada eksperimen dia, jangan tengok situasi dah jadi sebab tu cikgu bagi awak jawab dulu. Jadi tujuan ni perlu fokus terus kepada eksperimen. Jadi awak kena baca eksperimen di C ini. Dia menggunakan agar nutrien steril, 3 piring Petri dan penutup, peti sejuk, ketua, inkubator dan kultur Bacillus subtilis. Terangkan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 7B. 7B tadi kita buat hipotesis kita ayam lebih lama apabila simpan pada suhu yang rendah. Tapi awak tak boleh cerita pasal ayam dah sekarang pada tujuan, sebab sekarang adalah eksperimen. Okey, jadi untuk eksperimen tak boleh rujuk situasi ayam tadi. Jadi kita tengok contoh jawapan kawan awak. Alright, ada Balkis. Untuk mengkaji kesan suhu, kita ada PM suhu ke atas ketahanan ayam. Ketahanan ayam maksudnya ayam ni cepat rosak ke tak kan? Cuma ini adalah
PB situasi. Jadi tujuan jadi salah. Alright, kita kena tengok eksperimen kita mengkaji ni dia Bacillus subtilis. Ini adalah bakteria. Kalau awak tahu jangan tersilap tulis kulat ke, bukan Bacillus subtilis itu adalah bakteria. Jadi kat sini kita tengok jawapan kedua, Nadia. Untuk mengkaji, jadi syarat pertama mesti ada perkataan untuk mengkaji. Balkis dah ada, PM dah ada, cuma PB dia gunakan situasi, iaitu ayam, tak boleh. Okay, kita mesti ini dia. Okay, tahniah kepada Nadia untuk mengkaji kesan suhu PM terhadap pertumbuhan Bacillus species, iaitu PB daripada eksperimen. Okey, jadi kesimpulannya awak kena lihat PM PB ini dua kali. Satu situasi, tadi kita pasal ayam kan. Yang kedua kita tengok eksperimen untuk menjawab soalan tujuan dan yang seterusnya lah. Okey, jadi kat sini apa yang awak perlu elakkan, jangan ulang kembali situasi pasal ayam ni pasal ayam ni dalam cerita eksperimen. Okey, kita tengok balik eksperimen dia. Okey, sebab soalan C adalah eksperimen di makmal. Kita tak gunakan ayam, kita gunakan kultur Bacillus subtilis. Okey, jadi itu adalah eksperimen yang kita lakukan. Okey, untuk bagi mudah lagi, okey, ini cikgu cepat sikit lah. Awak berdasarkan eksperimen ni, cuba nyatakan PM dan PB. Okey, laju-laju kelas. Daripada eksperimen ini, jangan tengok pada ayam tadi. PB dia sudah tentu sama, pertumbuhan bakteria. Kan? PM, apa dia PM? Apa yang kita ubah sekarang? Kita ada ni incubator. Peti sejuk, suhu rendah. Ketuhar, incubator. Okey. Apa dia PM? So eksperimen ni. Come on. Kita dah 259. Nilai suhu. Okey. Saja cikgu tak cerita lagi pasal pemboleh ubah supaya nak tengok apa respon awak pada tujuan. Jadi awak mudah ingat sekarang, tujuan jangan cerita pasal ayam dah. Jangan cerita pasal benda ke atas ni dah. Ni dah. Sebab tujuan kita mesti rujuk pada eksperimen, PB eksperimen. Pertumbuhan bakteria. Kita tak cerita lagi pasal ayam. Okey? So semua jelas kita berhenti hari ini pada soalan C2. Pemboleh ubah. Jadi kita akan sambung. Cikgu tak pergi laju-laju sangat sebab ini kemahiran sangat penting bagi awak menjawab soalan eksperimen. Nanti kita akan sambung kepada prosedur dan seterusnya lah. Okey, ada apa-apa soalan kelas? Awak nak ada kokok belajar lagi kan? Pukul 3 dah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada Tak apa? ada. Tak ada. Okey. Jadi kesimpulan hari ini, teknik cara menjawab soalan nombor 11 ni perlu awak mahir supaya tak ada hilang markah dengan mudah. Walaupun awak sebenarnya pelajar yang bagus, yang boleh menghafal semua step, tapi kalau awak salah, contoh tadi pemboleh ubah, bergerak apa tu? Tujuan tadi kan, awak faham PB-nya tapi awak ambil yang situasi, jadi salah lah. Jadi diharap teknik menjawab hari ini berdasarkan modul PTRS ini membantulah awak menjawab soalan mengeksperimen soalan nombor 11. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
Okey, terbalik pula bendera baru saya perasan. Dekat skrin. Dekat skrin awak betul kan bendera dia? Kan? Dekat skrin cikgu. Betul. Betul kan? Okey, tak boleh ni. Bahaya ni jadi isu nanti. Okay, stop present. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih atas kehadiran. Okay, good luck semua. Teruskan berjuang, belajar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Wan. Sama-sama. Apa tu? Banyak apa tu? Macam IT yang Wan pakai tu baguslah. Okey, tahniah Wan. Okey. Terima kasih Kak Ina.